Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini hari Rabu. Kita kembali secara live di Facebook Suara Merdeka dengan tetamu kita iaitu seorang aktor popular tanah air, Datuk Adiputra. Beliau di sebelah kiri saya. Datuk dah senyum. Memang saya akan guna istilah tu sebab tetamu-tetamu di dalam live Suara Merdeka, kita pelbagai tetamu, pelbagai latar belakang. Okey. Dan saya Hasnurul Muhammad bersama rakan setugas saya Azrul. Tapi hari ni Pak, saya suka radu sini. Sebab apa tau? Sebab satu, kita ada otai dalam industri lakonan. Betul. Satu lagi otai dalam industri. Dia nak kata saya kata mengata saya tu. Saya setuju. Sebenarnya dia tidak ada yang lama, tidak ada yang baru. Betul tak, Datuk? Sebab bagi saya dalam bidang kewartawanan ya, Datuk, saya mungkin tidak akan berada di sana untuk selama-lamanya. Bila sampai waktu untuk saya berundur, saya akan undur. Tetapi sekurang-kurangnya ada Azrul untuk meneruskan langkah dalam bidang kewartawanan. Sebab dia luas, betul tak, Datuk? Betul. Last and the first and the last sebenarnya saya jumpa Datuk adalah, saya dah tak ingat, Datuk, many years ago. Terlalu lama. Datuk call for a press conference, and then that was the first time saya berhadapan dengan insan bernama Adiputra. Betul. Tall, dark and handsome. Siapa kata tak ada? Okey. So, hari ni topik yang Azrul pilih untuk Datuk bercakap ya. Apa topik Azrul? Hari ni topik kita adalah perjuangan antara perjuangan seni ataupun politik. Yang mana satu keutamaan bagi Datuk Adiputra? Betul. Baik, kalau tengok headline ataupun subjek yang diberi, perjuangan seni dan juga perjuangan politik, saya menyentuh dulu perjuangan seni. Kita pun sedia maklum, negara kita ni dilanda dengan pandemik daripada tahun lepas. Mac bermulanya 2020 hingga kini, dan banyak yang kita mengikut perkembangan dan juga SOP yang harus kita patuhi, di mana juga pada masa yang sama secara tak langsung terjejaskan semua sektor. Dan dalam industri seni juga bohong kata kalau tidak terjejas. Ramai rakan, dan seni, saya boleh katakan seni itu sangat luas, bukan sahaja daripada sudut seorang pelakon, seorang penyanyi, seorang wartawan, seorang guru dalam seni pun merangkumi seni. Jadi bila terjejas, maknanya tiada kerja. Bila tiada kerja, tiada pendapatan. Betul tu, Datuk. So, kalau tiada pendapatan untuk sesuap nasi, bagaimana kita nak mengharungi kehidupan ini? Walaupun kita tahu yang ini adalah norma baru, tapi adakah kita dalam industri ini menjadikan norma baru yang kita patuhi ini akan di mana dah memangnya terjejas segi ekonomi? Betul, Datuk. Kan, peluang tiada, ruang tiada. Jadi bagaimana mereka untuk usulkan supaya ada ruang dan peluang untuk mendapatkan pendapatan seharian. Kalau tak dapat bulanan, mungkin seharian. Betul. Seperti mana mungkin dalam seharian kita dapat RM50. Itu maksud saya. Dan sama juga dalam industri saya sendiri dan juga seni sendiri. Ada yang dibayar mungkin mengikut projek, ada yang dibayar mengikut bulanan, harian. As long penghujung titik harinya kita adalah pendapatan untuk sesuap nasi. Betul, sebab inilah istilahnya ya, Azrul, Datuk, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi mereka yang duduk dalam industri seni tanah air, seni dan hiburan ya, sebenarnya dia bukan kais pagi makan pagi saja tu. Ada kerja, ada gaji. Ada job, dapur berasak. Betul. Okay. Siapa yang terangkum di dalam kelompok anak seni, anak kepada anak seni, dia akan faham kesukarannya apabila mak atau ayah ada job, ada duit, tak ada job, tak ada duit, kan? Pada hemat Datuk ya, apabila keadaan hidup kita hari ini berubah 360 darjah ya, dengan SOP yang ada kalanya kita tak berapa pasti inikah SOP untuk para pelakon, kru ya, production yang perlu dipatuhi. Macam Datuk akan bercakap secara umum, mana
kedua-kedua bidang seni. Sebenarnya pelakon, penyanyi, kru production. Betul. Tapi saya kupas pada sudut satu dulu, Datuk, iaitu pelakon-pelakon. Kerana luahan hati mereka ni, saya rasa kalau saya ada kemampuan kewangan, ya Azrul, mungkin saya boleh bantu. Tapi kami dua hanyalah wartawan, Tok, tak mampu Betul. nak membantu. Jadi macam mana cara? Apa kaedahnya, Datuk, untuk kelangsungan hidup? Kita kan ada hierarki. Okey. Kita ada turutan. Bererti daripada seorang pelakon ini, bila kita dapat tawaran ni dari mana? Daripada syarikat penerbit. Dan syarikat penerbit ni mendapat ruang dan peluang ni datang dari mana? Pihak stesen. Dan pihak stesen ni datangnya dari mana? Okey. Itu domino theory, jalur dia. Betul. Okey, tak? Jadi kalau ibu jalurnya di atas itu tidak kukuh dan upuh, bagaimana di bawah? Jadi sebagai seorang pelakon dan juga rakan-rakan yang terjejas, yang tiada job, banyak menyampaikan suara di laman sosial media, sedangkan beras pun tak ada. Jadi bagi saya, kita di bawah industri yang ada ibunya. Jadi di manakah ibunya? Faham, Tok? Satu kiasan yang cukup dalam, ya Azrul, ya. Datuk, lagi satu perkara lah, ya. Kalau kita tahu siapa ibunya, tetapi tangan ibunya dikalis ke belakang, Tersepit. Bila tersepit, kita di bawah ini bukan tersepit, terbuang. Bila terbuang, itulah dimaksudkan di mana yang saya sampaikan tadi, tiada pendapatan. Bagaimana pula kita nak sesuap nasi? Bukan kais pagi dah. Dulu boleh erti kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sekarang tiada istilah kais. Bayangkan dengan bahasa tiada kais. Jadi macam mana mula pencarian tu? Allah memang tahu. Allah Tapi tahu. kita memang kena usaha. Saya percaya kepada semua rakan-rakan artis, kita pun juga rakyat, manusia, nama pun manusia, nama pun ihsan. Tapi di manakah insani yang nak diberi kepada insan ni? Jadi kalau kita dah cuba sedaya upaya, usaha, saya percaya semua termasuk rakyat usaha dengan gigih untuk mendapatkan pendapatan. Tapi ruang itu tak begitu luas. peluang, Datuk. Ruang dan peluang. Ruang dan Datuk, kalau macam masa PKP macam mana Datuk punya gaya sendiri sebagai pelakon? Terjejas, teruk? Masa PKP awal memang tiada penggambaran yang dibenarkan. Betul, Tok. Jadi apa yang saya manfaatkan ialah secara orang kata ada yang saya lah paparkan, ada yang tidak. Jadi saya manfaatkan rezeki apa yang saya ada ni, apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Cuma saya tak umumkan secara detail, tak perlu. Dan boleh mendatangkan ialah perbualan orang kata mungkin menjadikan satu keriakan. Okey, faham, Tok. Cuma kita nak sampaikan kalau seseorang itu mampu boleh melaksanakan, saya percaya dengan sepakatan, bukan kita nak berlawan, bersaing antara satu sama lain dalam set, tak. Di luar tu kita bermuafakat. Mungkin itu mendapatkan satu jawapan yang lebih luas. Datuk, apabila Datuk ada proaktif, tetapi tidak diwawarkan, bagaimanakah mereka di luar sana yang amat memerlukan bantuan, cara untuk mendapatnya daripada Datuk Adli Putra? Saya mewujudkan Jai the Legend dan juga Yayasan Hadi, di mana menggerak untuk memberikan bantuan, termasuk juga yang kebelakangan ini di mana negara kita dilandakan banjir beberapa negeri. Jadi akhir tahun lepas, Datuk. Betul. Jadi dengan misi banjir itu juga saya dapat dan rakan-rakan yang lain kita membantu, bukan saja dalam kelompok rakan-rakan seni, malah umum. Jadi di situ tidak ada puak-puakan.
Kalau ini pelakon, kita pelakon saja, yang ini penyanyi. Saya cakap tidak. Our direction, kita punya arah tuju adalah umum, semua. Jadi bila semua bergotong royong, bagi saya yakin ia dapat sekurang-kurangnya meringankan bahu mereka, sekurang-kurangnya. Kita nak tanya pasal soalan politik lah. Pasal Datuk Adiputra memang rasanya semua orang tahu aktif dalam politik, bagi turun berkempen apa semua kan. Nampaklah figura Datuk Adiputra dalam atas pentas politik ni. So sejauh mana Datuk seriusnya Datuk dalam politik, arena politik ni? Serius sebagaimana dia tidak ada orang kata ratio serius yang bagaimana, tetapi saya boleh mengatakan kalau diperlukan, bagi saya itu adalah perkhidmatan saya. Maknanya tiada istilah serius ataupun tidak. Di mana kerajaan itu memerlukan, kita akan turun untuk membantu memberikan khidmat. Jadi khidmat ini lebih jelas dan rakyat pun akan faham maksudnya khidmat, dan dia tidak akan bercampur baur tentang politicking. Sebab ialah nama pun politik, anggapan mereka adalah politicking. Tapi kita turun berkempen ini adalah untuk memberikan khidmat, dan agar juga rakyat ini memahami di mana kita semua sangat keliru dikelirukan. Sangat keliru di mana dikelirukan. Jadi di situ juga bila wujudnya kekeliruan, kita tak tahu arah mana, dan mulalah kita akan komen, kita akan update status dan sebagainya. Sebab laman sosial media ni sangat luas. Antara kita tahu bagaimana nak manfaatkan yang positif maupun yang negatif. Betul. Tapi kalau kita ke arah positif, saya percaya dia akan berbalik kepada positif, di mana itu adalah untuk memudahkan segi segalanya apa yang rakyat melalui segi kesukaran sekarang ini. Cuma Datuk, apabila rakyat bila bercakap atau kita sentuh tentang politik semasa dalam Malaysia, ya Datuk, mengelirukan, dikelirukan. Jadi siapakah sebenarnya yang boleh memberi sedikit gambaran supaya mengelirukan, dikelirukan ni dia keluar daripada kepompong tu? Gambaran yang sebenar, siapa sebenarnya Datuk? Siapa sebenarnya, bagi saya banyak rujukan, tapi saya cuma ambil satu, siapa yang mentadbirkan. Okey. Itu yang paling penting. Dan saya percaya siapa yang mentadbirkan ini tahu bagaimana untuk menguruskan dan juga menyelaraskan. Sebab mereka juga ada pasukan-pasukan anggota-anggota yang lain ataupun rakan-rakan yang lain untuk mentadbirkan. Jadi bahasa kita ni banyak kan, keliru, dikelirukan. Jadi penghujung harinya bila kita sendiri keliru dengan apa yang disampaikan, seksa pasti ada, bosan pasti ada, bermacam baur negatif, boleh dikatakan 70 hingga 80% bila orang dengar tentang subjeknya politik. Orang dah memang bosan. Jadi apa yang harus, tindakan yang harus dilaksanakan sebenarnya bukan tentang isu politik. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah di mana negara sekarang ini dilanda pandemik. Kita nak selesaikan isu itulah yang harus diselesaikan, diuruskan, diusulkan, dan orang kata tunggak utama. Dan saya percaya banyak yang menyampaikan dengan pelbagai perkataan, menyampaikan luahan, tetapi dengan penyampaian kita sebagai manusia, saya percaya manusia ini tak sempurna. Kita semua percaya. Cuma antara kita nak percaya ataupun tidak. Dan yang paling penting, apa yang saya lihat segi umum, ramai lagi kita ada menghampiri 35 juta rakyat. Ada kan? 34 dan
mungkin juga saya ada buat sedikit analisis hampir 14 sehingga 15 juta yang tak keluar mengundi. Jadi yang Datuk merujuk kepada pilihan raya umum yang lepas. Ya. Okey, 2018. Jadi mungkin 14 dan sehingga 15 juta rakyat ini akan menyelesaikan masalah isu-isu ni. Okey. Di mana sesok nasi yang kita mencari ni. Peluang, ruang pekerjaan. Tak kira sektor mana. Utamanya kita manusia dalam di muka bumi ini adalah untuk apa? Dan pekerjaan itu adalah ibadah. Betul, setuju. Bukan untuk berdebat ataupun kita nak berlawan antara satu sama lain. Kalau kita bersaing segi kualiti, ya, saya tak nafikan. Sama juga dalam sudut lakonan, kita bersaing segi kualiti. Tapi kita tidak bersaing dengan rakan artis. Sebab itu salah. Kalau kita rujuk dengan guru pun, guru akan mengatakan tidak. Bersaing dari segi kualiti. Betul. Itu sebenarnya. Datuk, pelibatan dalam politik secara terbuka, Datuk tak takut ke benda tu akan memberi kesan terhadap Kejaya. Kejaya Datuk sebagai seorang pelakon? Sebab politik ni kalau di kalangan rakyat ni dia ada yang tak terbuka lagi. Maksudnya dia masih taksub kalau ni aktif dengan parti politik ni, kita tak nak, kita dah macam Dia taksub tak? Dia benci taksub kepada parti. kita benci dia terus. So macam Datuk sendiri macam mana Datuk melihat benda tu? Adakah Datuk macam bersedia kalau ada orang yang membenci Datuk bukan sebab lakonan tapi sebab parti yang Datuk sertai? Saya cuma takut satu je. Saya cuma takut pada Tuhan. Agak. Yang lain saya tak takut. Kan, walaupun mungkin saya akan dapat orang kata kontroversi ataupun dihalang segi peluang pekerjaan, tapi akan kerana takut kepada Tuhan, saya percaya Maha Pemberi ni sentiasa akan memberi. Jadi saya tidak memikir tanggapan mereka di luar sana tentang saya. Sebab apa yang saya memikirkan, bagaimana supaya rakyat aman, damai, dan kita bukannya nak bersaing dan bukan satu perkauman. Tak. Bukan nak jadi champion yang Tidak. Dan bagi saya personally, kita ni berbilang bangsa dan kita bukan nak bersaing dengan perkauman yang lain, tak. Kalau kita menjaga dan kita menghormati rukun negara, kan, negara Malaysia, agama Islam adalah agama rasmi. Jadi kita patuh, seperti mana kita patuh SOP, kita patuh rukun negara dan juga perlembagaan. Mudah. Cuma dia jadi tak mudah bila kita dikeliriukan. Itu yang bagi saya. Datuk, lepas tu ada pula orang bila dah benci kan, dia akan cakap macam-macam lah. So adalah yang kata Datuk ni aktif dengan politik ni sebab nak duit lah, apalah, itulah ini. itu orang selalu kaitkan Datuk. Itu norma. Itu perkara yang normal. Dan sebelum saya bergiat berkempen lah, bukan orang kata aktif dalam politik, sebab saya ni nobody. Kan, saya cuma manusia yang tak sempurna, yang ingin memberikan perkhidmatan saya. Norma tanggapan mereka, dan sebelum saya bergiat pun 2013 saya dah ada perniagaan saya sendiri dalam travel agent untuk mengerjakan jemaah-jemaah dalam pakej umrah. Dan bagi saya bukan kerana wang melibatkan diri. Tanggapan mereka mungkin percaya apa yang saya katakan. Mungkin ada yang tidak. Mungkin katakan saya bohong. Itu terpulang kerana saya menghormati mereka kerana manusia, dan saya hormat mereka. Itu adalah hak individu. Betul. Yang jelas, saya tidak membohongi di mana saya berada dan bukan menjadikan satu perbuatan hipokrasi. Betul. Dan Datuk setuju tak kalau kami katakan yang setiap individu ini they are entitled to their own opinion, boleh memberi pandangan dan pendapat masing-masing. They are entitled to it. Bagi saya wajar. Sebab rakyat, bagi saya juga rakyat. Jadi saya ada pemikiran saya. Yang lain juga ada pemikiran yang lain. Jadi hasrat mereka pun nak diluahkan, nak disampaikan. Dan bukankah manusia semua ada impian? Betul.
Jadi sebagai manusia dalam kurungan rakyat, semua ada impian masing-masing. Cuma sekarang ni tersekatlah sebab dengan pandemik apa yang melanda sekarang ni, banyak sekatan segi pekerjaan dan ekonomi, dan bagi saya wajar untuk mereka menyampaikan hasrat mereka, impian mereka. Sebab waktu kita kecil-kecil dahulu pun, waktu zaman kanak-kanak, mungkin kita ada cita-cita kan. Jadi itulah impian kita. Jadi daripada zaman kanak-kanak ke remaja, impian tu masih ada. 20-an, 30-an, 40-an pun impian tu masih ada. Jadi persoalan dia bagaimana impian tu nak disampaikan, antara dikabulkan ataupun tidak, itu bagi saya Tuhan saja yang tahu. Dan saya tak mahu guna sentimen agama ini sebagai escapism ataupun pemotongan ayat apa yang saya sampaikan, apa yang saya cakapkan, menggunakan sentimen agama ni untuk melarikan diri, seperti yang saya ulang tadi, untuk menjadi diri sendiri, bukan hipokrasi. Jadi tiada a spinner, kan? Tak saya ada rasa yang dipusing di sini. Dengan pengalaman yang you ada pun, you tahu sendiri banyak yang spinner, pusing sana, sehingga sampai bila you pusing akan tergeliat sendiri. Betul. Jadi dalam keadaan sekarang ni, bagi saya, hentikan hipokrasi, be yourself, jadi diri sendiri, cakap yang benar, dan apa yang kita boleh bantu, kita selesaikan. Dan lakukan khidmat anda dengan baik. Betul. Okey, Datuk, saya nak selit sedikit. Mungkin ini dia lari jauh daripada topik, dia menyimpang. Sebab Datuk sebut yang tahun 2013 Datuk mempunyai perniagaan membawa jemaah ke Tanah Suci Mekah. Apabila satu dunia dilanda dengan pandemik COVID-19, saya tahu yang 1, 2, 3 individu yang mengusahakan bisnes membawa jemaah, agensi package umrah dan haji terjejas teruk, sehingga kan ada yang terpaksa beralih bidang pertanian, tanam cili pun, Datuk, sebab dia punya penurunan tu sangat-sangat drastik. Bagaimana keadaan syarikat Datuk dan impak pandemik COVID-19 ni terhadap Datuk punya agensi, dan juga bagaimana Datuk nak sustain kalau dia jatuh, Datuk nak angkat dia balik? Ketika kita bermulanya pandemik, automatically apa yang trigger saya, travel agent ni harus di shutdown. Tu dia, fast thinking, have to shut down. Sebab bila kita melibatkan package umrah, menguruskan operasi jemaah untuk ibadah umrah ini bukan di Malaysia, di Saudi Arabia, kerana kota Mekah berada dalam negara Saudi Arabia. Dan saya percaya Saudi Arabia, kerajaan mereka juga mempunyai undang-undang yang berbeza, SOP yang berbeza. Jadi kita tidak boleh berlengah untuk membuatkan satu keputusan dan you have to shut down, kena tutup. Bila tutup, you kena ada plan B. Dan ketika plan B itu, apa rezeki yang you ada, di situlah you buatkan satu modal untuk putaran. Dan mungkin ada juga kaedah-kaedah yang lain, saya percaya di luar sana menggunakan kaedah format yang lain, dan apa yang saya guna format yang lain juga, kan. Dan saya percaya walaupun modal rezeki saya yang ada, dengan memberi mereka rezeki itu akan datang balik. Itu saya percaya, dan saya bukan sekadar percaya, kerana ada lagi satu perkataan percaya selain percaya adalah yakin. Kerana yakin ni dekat, lebih dekat daripada hati atau sekadar kita percaya saja. Jadi kalau kita menghulurkan bantuan, kita memberi, rezeki itu tidak akan putus seperti air. Walaupun kita tahu dalam keadaan kita yang sangat sesak, sangat sukar, tanggapan mereka juga, mungkin saya boleh berkata begini, mungkin saya kaya miskin ukuran yang kedua. Ukuran yang pertama adalah untuk menyelesaikan kepada umum, kesemuanya, keseluruhannya, supaya dapat norma balik. Norma baru satu, norma balik
segi pengurusan untuk mendapatkan peluang dan ruang mengikut ibunya tersendiri. Okey. Pak, saya nak tanya pasal politik tadi sikit lagi. Cepat sikit tanya. Akan bertanding, akan join bertanding. Datuk, pilihan raya umum akan datang. Kita tak tahu bila. Memang kami dengar sekadar dengar, Datuk dengar, saya dengar, Azrul dengar kan. Anda kata Datuk berdiri sebagai calon pada PRU nanti. Adakah A, Datuk terima, B, vision Datuk. Ini last question ni, kita rangkum semua ni tau. Okay. C, apakah Datuk menang atau kalah akan terus menabur jasa dan bakti dan perkhidmatan kepada khalayak? 3, rangkum sekali. Bagi saya paling mudah dan paling ringkas untuk saya menjawab, niat saya cuma satu, berkhidmat untuk mereka. Itu yang bagi saya paling utama. Kerana apa? Saya juga ada keluarga. Di luar sana juga ada keluarga. Kita mempunyai orang tua yang ada anak, yang remaja. Jadi kalau saya berkhidmat adalah untuk keluarga saya dan juga untuk mereka. Dan soal calon atau bertanding, dia tak cross my mind, dia tak terlintas. Dan kalau itu boleh membantu mereka, memang itu yang kita diajar. Dan saya percaya juga orang tua kita mendidik kita. Kalau ada yang susah, kita bantu. Yang kita bantu tu siapa? Manusia. Dalam manusia kurungannya apa? Rakyat. Betul tak? Betul tak? Jadi tentang bertanding atau apa, bagi saya itu bukan rujukan saya. Dia tidak ada dalam kamus saya. Dan rezeki saya berserah. Sebab saya percaya di luar sana pun semua berserah dengan usaha. Di luar sana juga redha dengan usaha. Betul. Jadi kalau apa yang ada itu peluang, seperti ada hadis khairun nas man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia kita memberikan manfaat kepada yang lain, kita memberikan manfaat yang lain. Jadi kalau kita permudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kita. InsyaAllah. Itu dia. Satu Ada lagi dia punya satu. Dia ada satu. Dia satu A. Dia satu B tu. Nasib baik Datuk duduk jauh sikit. Apa Azrul? Alang-alang Datuk dah sampai dekat Bukan senang kan. Tapi sebelum tanya soalan tu, sebenarnya bila anda duduk bersebelahan dengan Datuk Adiputra, ya, aura beliau amat kuat. Allah. Okey. Jadi anda melihat beliau daripada skrin televisyen. Tetapi cubalah duduk macam saya sebelah Datuk Adi. Auranya kalau beliau bercakap, fakta yang keluar adalah sesuatu yang beliau fikir dahulu sebelum menuturkan perkataan. Last question, go. Last. Ini pasal isu semasa lah kan, yang melibatkan selebriti tempatan. Baru-baru ni ada 2 pelakon bertitle Datuk yang dilucutkan title tu kan, disebabkan ada beberapa kes lah kan. So macam Datuk sendiri yang juga seorang pelakon dan menjawab title Datuk yang sama, dan anugerah pun daripada pihak yang sama juga. So macam mana pandangan Datuk sendiri? Bagi saya kita kena menghormati. Bagi saya dah termaktub dalam rukun negara kita. Jadi jelas. Jadi boleh juga saya mengambil kesempatan untuk sampaikan kepada beliau apa itu rukun negara kan. Biar mereka menyelidik lebih dalam tentang rukun negara. Jadi tentang soalan Azrul tadi, saya harap dapat terjawab, bukan malah untuk saya, malah untuk semua umum. Jadi kalau kita hormati apa yang dah termaktub, kita akan hormati seperti mana kita hormati orang tua kita, sama. Okey. Dan apa yang juga saya boleh berkongsi, seperti macam tadi, kalau kita permudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Betul. Kalau orang itu sedang teraniaya, dihina, kita jangan tambahkan lagi. Kita ringankan, kita mudahkan.
Bukan senang apabila kita memikul satu tanggungjawab yang sangat besar di bahu. Tidak ada seorang manusia, saya percaya, di atas muka bumi ini yang akan sanggup memikul tanggungjawab di bahu, memikul beban sepanjang 22 bulan. Tidak. Jadi bagi saya, kalau ada insan sebegitu, kita harus menghormati, dan mudah-mudahan Maha melihat, tahu. Jadi apa yang kita boleh laksanakan, mungkin kita tidak boleh bantu segi khidmat, tetapi tak perlulah kita menambahkan asam garam. Cukup lauk asam pedas tu dah cukup dengan perasanya. Dia tak perlu lebih garam. Kalau tak, rambut akan gugur. Okey, Puan Ati. So Datuk, terima kasih banyak atas masa dan kesudian Datuk, kan. Apa drama terbaru yang Datuk drama bintang ni? terbaru, betul tak? Sekarang ni sedang disiarkan di TV3 di slot Samarinda. Aku yang Kau Gelar Isteri di TV3. Dan juga saya sebenarnya ada buat satu baby film saya sendiri pada tahun 2019 yang berjudul Syakban. Dan filem Syakban ini genrenya adalah Islamik, dan berkonsepkan, saya rasa yang pertama dalam sejarah, insya-Allah, adalah filem amal. Filem amal? Filem amal. Maksudnya? Maknanya segala kutipan itu daripada filem Syakban itu akan disalurkan kepada yang memerlukan, dan untuk menzahirkan, kita salurkan dengan pertubuhan ataupun persatuan ataupun perbadanan yang berdaftar supaya mereka juga dapat menggalaskan amanah ini. Kalau dipermudahkan, insyaAllah mungkin pada tahun ni akan ditayangkan mungkin di Astro First, sebab kita pun sedia maklum juga banyak panggung yang tutup. Betul. Banyak kerugian. Betul. Dan orang pun risau. Saya juga risau tentang pawagam yang tutup untuk kita melihat filem di panggung. Kan, atas orang kata atas wabak COVID-19 ini. Jadi itu yang saya boleh berkongsi, dan kepada halayak ramai di luar sana, jangan lupa untuk menyokong suara Merdeka yang sudi menjemput saya, dan tidak asing, tidak bukan, mereka juga adalah manusia sama seperti anda semua, sama juga seperti saya. Bukan kita nak bersaing dan merebut dalam siapa mainstream, bukan. Ini bukan masanya, kerana kita dalam diuji dalam ujian. Betul tak? Dan diduga dalam dugaan. Jadi ucapan terima kasih kepada Suara Merdeka, dan saya mendoakan agar platform Suara Merdeka ini sampai platform ke mainstream untuk menyampaikan setiap hasrat yang nak disampaikan, tak kira daripada industri seni ke ataupun sektor-sektor yang lain, kerana itu adalah sebuah platform atau erti kata jambatan untuk kita menyampaikan dan kita manfaatkan di dalam lelaman-lelaman yang sedia ada mengikut pengedaran zaman trend sekarang. Terima kasih banyak Datuk Adi Putra. Syukur, Alhamdulillah. Jadi sepanjang kita bersiaran secara live ni hari ini, Datuk, kalau ada salah dan silap pertanyaan atau soalan daripada saya dan juga Azrul, kami mohon maaf. Sama Datuk juga dengan saya. Okey, kita jumpa kembali dalam pukul 2 ya, dengan moderator yang lain, Muhammad Atil, dengan tetamu beliau dari sebuah parti politik, Parti Putra ya. Jadi jangan lupa terus ikuti Suara Merdeka. Dengan itu saya Hasnurul Muhammad. Saya Azrul. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.